Apabila semua orang dah habis poin-poin nak cakap, isu-isu nak cakap, barulah suruh saya bercakap. Tak patutlah macam ni. Namun demikian, saya bersyukur kerana pada malam ini begitu ramai yang hadir. Kalau mereka hadir untuk jamuan makan, mereka dah pulang dah sekarang. Tapi nampak ramai yang masih menunggu, entah untuk apa. Terima kasihlah. Saya amat bersyukur kerana begitu ramai yang berminat untuk mendengar penjelasan-penjelasan yang akan dibuat oleh pemimpin-pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sedar akan masalah yang dihadapi oleh negara kita hari ini. Sesungguhnya negara kita ini amat bertuah daripada segi iklimnya. Kalau kita lihat sekarang, gerak gempa berlaku di mana-mana saja. Bah yang besar, banjir yang besar yang merenggut nyawa berlaku di mana-mana saja. Tsunami berlaku. Macam-macam malapetaka menimpa seluruh dunia. Tetapi alhamdulillah, semenanjung tanah Melayu ini, sebahagian daripada Malaysia terselamat daripada aneka jenis malapetaka yang sering menimpa negara-negara lain. Sebab itu kita harus bersyukur dalam negara kita ini, kerana sesungguhnya kita bernasib baik. Tak ada malapetaka. Sementara di sekeliling kita terdapat pulau-pulau yang penuh dengan gunung berapi yang sering mengalami malapetaka, gerak gempa, yang sering dilanda banjir dan sebagainya. Semua ini melanda negara lain tetapi tidak negara kita. Sebab itu kita harus bersyukur banyak-banyak. Apabila kita bersyukur dengan nasib baik kita, hendaklah kita lakukan kebaikan kepada kita sendiri dan kepada semua yang tinggal di dalam negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tentang malapetaka yang terjadi secara natural, tetapi kita juga bebas daripada malapetaka yang biasa menimpa negara-negara lain. Kita adalah sebuah negara berbilang kaum, multiracial country. Kita bukan saja berbeza daripada segi kaum, tetapi kita juga berbeza daripada segi agama, daripada segi budaya, daripada segi bahasa. Namun demikian, kita dapat hidup rukun damai antara kaum-kaum di Malaysia ini. 3 kaum yang besar dan terdapat 29 suku kaum yang lain. Tetapi kita tidak berperang sesama kita. Sebaliknya, kita lihat di setengah negara hanya perbezaan sedikit saja menyebabkan mereka berperang, bunuh-membunuh antara mereka, menghancurkan negara mereka. Sebab itu kita harus ambil berat tentang nasib baik kita ini. Kita telah merdeka hampir 60 tahun.
Di waktu kita merdeka, negara kita ini agak aman. Kita mempunyai parti lawan, kita juga mempunyai parti kerajaan. Sudah tentu antara parti lawan dengan parti kerajaan terdapat permusuhan. Ini memang perkara biasa di mana-mana saja. Tetapi permusuhan yang ada di antara kita tidaklah menyebabkan kita tertekan kerana dasar-dasar yang menindas yang dilaksanakan oleh kerajaan buat sekian lama. Tetapi hari ini kita dapati keadaan dalam negara kita ini berbeza sangat daripada keadaan yang terdapat dahulu di waktu mana kita dapat bangunkan negara kita. Hari ini kita mempunyai Perdana Menteri yang dituduh sebagai pencuri, penyamun, perompak. Walaupun banyak sudah Perdana Menteri dahulu, termasuk saya juga, tapi belumlah lagi dituduh sebagai penyamun, perompak. Ada Perdana Menteri yang tak disukai oleh ramai juga, termasuk Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein dan saya sendiri, tapi tak sampai kepada tahap dipanggil sebagai penyangak, penyamun oleh dunia. Kita lihat dianya tidak dapat mempertahankan dirinya. Sepatutnya kalau kita dituduh dengan satu tuduhan yang berat, kita harus pertahankan diri kita. Tetapi dianya tidak pertahan diri kita. Seolah-olah dia akui bahawa tuduhan ini adalah benar, dan dia cuma senyum dan menari sikit saja. Tetapi yang lebih menghairankan ialah masih ada orang yang menyokong pencuri. Kita hairan. Orang-orang ini kenalan kita dahulu. Saya pun kenal dengan ramai menteri yang ada sekarang ini. Tetapi hari ini kita dapati mereka sudah bertukar pendirian mereka. Mereka sanggup menerima seorang pemimpin yang mereka tahu adalah seorang pencuri. Inilah satu perkara yang aneh yang kita lihat di negara kita. Dalam sistem demokrasi, apabila pemimpin parti, pemimpin kerajaan melakukan sesuatu yang tidak baik, maka parti itu sendiri akan menjatuhkan pemimpinnya. Tetapi kita lihat sekarang ini, walaupun partinya tahu akan kelakuannya yang tidak baik, perbuatannya yang tidak baik, tetapi mereka masih menyokong pemimpin pencuri. Dan apabila dijelaskan berkenaan dengan tuduhan terhadapnya, jawapannya tak boleh diterima walaupun anak yang baru lahir, kerana dianya memberi alasan yang tidak masuk akal. Bila ditanya bagaimana Datuk Seri mempunyai 2.6 bilion ringgit dalam akaun Datuk Seri, jawapannya, ada orang bagi derma. Kita nak buat majlis malam ini pun, nak cari duit pun tak cukup. Ada Tok Arab bagi gunanya kepadanya 2.6 bilion ringgit.
dan dia dapat pula dengan kebenaran untuk buat sesuai hatinya. Yalah, kalau kita bagi derma, kita nak tahulah duit itu untuk apa. Tentu untuk kebajikan ataupun untuk politik pun boleh juga. Tapi ini untuk dia sonok-sonok saja. Partinya pun tak tahu. Bila ditanya, awak tahu dapat duit banyak? Tak tahu. Najib kata dia belanja untuk parti UMNO. Parti UMNO pun tak tahu. Kita amat hairan dengan pengakuan ini. Tetapi nampaknya pemimpin-pemimpin UMNO percaya akan penjelasan yang dibuat oleh Datuk Seri Najib. Inilah perkara yang aneh. Takkanlah pemimpin-pemimpin UMNO ini begitu bodoh. Dulu pun mereka biasa jadi menteri. Semasa saya jadi Perdana Menteri, masa itu tak begitu bodoh. Kenapa sekarang ini bodoh? Asal dedak, asal disumbat dedak. Inilah yang kita sangka. Kita tak ada bukti. Kita buat tuduhan. Kalau tuduhan kita ini tak betul, saman manulah kita ke mahkamah. Tapi tak juga. Bermakna mereka betul-betul terima banyak sumbatan dedak ke dalam telinga, mata dan mulut. Dan jadi pekak, buta dan bisu. Sebab itu apabila Najib menceritakan dia dapat duit percuma sebanyak 2.6 bilion ringgit, oh, mereka kata memang betul. Bagilah sikit kepada saya. Itulah sikap mereka. Dan Najib tahu bahawa ramai daripada kita tak faham banyak mana duit 2.6 bilion ini. Sebenarnya kalau kita isi dalam lori 1 million duit RM1, 1 million satu lori, 2.6 bilion ringgit, bermakna Arab bagi kepada dia 2,600 lori duit. Masuk akal ke tak? Siapa nak percaya? Tapi pemimpin UMNO, ahli UMNO masih percaya. Inilah perkara yang aneh yang kita lihat sekarang ini. Seperti saya sebutkan tadi, sepatutnya ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO menyingkir Datuk Seri Najib. Bila diadakan mesyuarat agung baru-baru ini, kalau mereka anak jantan, mereka patut bangun dan kata kepada Najib, "Nyah pergi engkau pencuri. Kami tak nak pencuri jadi Perdana Menteri dan jadi Presiden kami." Tapi senyap sunyi, senyap tak kata apapun. Mesyuarat agung ni luar biasa. Luar biasa pasal semuanya dapat baju baru, satu color. Yang pelik, pemerhati pun dapat baju. Semuanya dapat sogokkan baju. Tetapi tentulah ada banyak lagi yang disogok oleh Najib kerana dia mempunyai wang yang banyak, 2.6 bilion ringgit, boleh beli banyak baju. Sebab itu dalam mesyuarat agung baru-baru ini, hari pertama baju ungu, hari penghabis baju merah. Wah, kaya sungguh parti ini. Dulu masa saya dulu jadi presiden parti tak ada duit. Macam mana tiba-tiba parti ini ada duit begitu banyak? Macam mana? Curi lah. Ini parti pencuri. Tapi pencuri ini seronok.
dapat belanja duit pencuri. Sebab itu mereka terus menyokong Datuk Seri Najib. Inilah yang sedang berlaku kepada negara kita. Kita berasa malu. Dunia tahu bahawa Perdana Menteri Malaysia adalah pencuri, dan kita berasa malu, dan oleh kerana itu kita terpaksa mengambil tindakan luar biasa. Kita menubuh sebuah parti baru untuk menjatuhkan parti kita yang lama. Dan kebanyakan daripada ahli-ahli parti pribumi ini dahulu terdiri daripada pemimpin parti UMNO juga, tetapi kerana mereka gagal untuk menukar cara Datuk Seri Najib, mereka terpaksa keluar daripada parti dan menumbuhkan parti pribumi Bersatu ini. Terima kasih. Inilah sebabnya yang kita berkumpul pada malam ini. Bukan berkumpul nak makan lembu berapa ekor yang disembelih tadi, tetapi kerana kita juga sedar kita bertanggungjawab terhadap negara kita. Orang yang hidup dalam negara demokratik mempunyai tanggungjawab, kerana tiap seorang warga negara Malaysia ini diberi hak, diberi kuasa untuk menaik ataupun menurun kerajaan. Walaupun hari ini kita tidak ada pilihan raya, tetapi di masa pilihan raya kita mempunyai kuasa untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim ini, kerajaan penyangga ini. Sebab itu kita berhimpun di sini supaya kita dapat faham apa dianya sebab kita berhimpun. Kita tahu bahawa negara kita ini sedang melalui satu zaman yang amat meruncingkan kita, menakutkan kita, kerana negara kita ini sudah terlibat dengan pinjaman wang yang terlalu banyak oleh Datuk Seri Najib. Kita tahu apabila dia meminjam 42 bilion ringgit, dia tak dapat bayar faedah pun. Sebab itu dia minta daripada Ananda Krishnan, tolong bagi 2 bilion. Tapi bagi 2 bilion pun tak boleh selesai juga hutang. Sekarang ada hutang 27 bilion kepada sebuah syarikat di negeri Arab. Ini sudah menjadi hutangnya meningkat dengan cukup tinggi, tetapi dia belum serik untuk menghutang lagi. Hari ini kita dengar dia berhutang sebanyak 55 bilion ringgit. Nak bayar 42 bilion tak boleh, hutang lagi 55 bilion ringgit. Kononnya nak buat kereta api di Pantai Timur. Orang Pantai Timur kata tak bayarlah, kami lebih moden daripada tu. Kami guna kapal terbang. Kapal terbang cuma setengah jam saja sampai ke KL. Kereta api nak 9 jam baru sampai ke KL. Siapa nak naik kereta api? Najib lah. Najib patut naik kereta api, jangan naik kapal terbang. Baru dia tahu siksanya naik kereta api sampai 9 jam. Walhal kita boleh terbang dalam jangka masa setengah jam saja, kita sudah sampai kepada destinasi kita. Tetapi Najib berpendapat bahawa kita memerlukan landasan kereta api di Pantai Timur. Bukan kerana nak ada kereta api di Pantai Timur, sebabnya kerana nak pinjam duit. Nak pinjam duit 55 bilion. Walhal
kos kereta api ini hanya 30 bilion. Dapat 25 bilion lagi. Untuk apa? Untuk nak guna dalam pilihan air, untuk nak ada perkahwinan luar biasa dalam satu abad, untuk belanja untuk diri sendiri. Inilah sebabnya Najib mengadakan rancangan kereta api yang tidak diperlukan oleh negara kita. Ini adalah satu benda yang membazirkan. Tetapi lebih daripada itu, dianya membebankan negara kita dengan hutang lebih daripada 100 bilion ringgit. Dan dia tahu yang nak bayar hutang bukan dia. Yang nak bayar hutang ialah kita dan anak cucu kita. Inilah perbuatan Najib yang menyebabkan kita menubuhkan sebuah parti baru untuk menggembalikan sokongan daripada rakyat Malaysia untuk menamatkan kepimpinan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Malaysia sudah dewasa dalam bidang politik demokrasi. Kita sudah dewasa, kita tahu apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Kita bukan budak-budak kecil, kita bukan baru mula memperhatikan demokrasi. Kita telah amalkan demokrasi selama 60 tahun lebih. Dan di masa itu kita tahu membezakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk. Tetapi kita juga sedar untuk menguatkuasakan kuasa yang ada kepada kita. Dengan jayanya kita perlu bersatu padu. Saya sedar bahawa selama hampir 60 tahun BN dan Perikatan sebelum itu menang. Sebabnya ialah kerana yang melawan parti BN dan Perikatan ini, mereka terdiri daripada parti-parti yang tidak berjuang bersama. Masing-masing berjuang untuk partinya sendiri. Oleh itu mereka menjadi lemah. Mereka tentu tahu bahawa untuk mengalahkan satu coalition yang begitu kuat, Barisan Nasional, kita perlu menjadi sebuah parti gergasi. Walaupun kita mempunyai 4 buah parti, tapi jika dicantum 4 buah parti ini dan kita tumpukan kepada satu saja matlamat, percayalah kita akan dapat bersaing dengan Barisan Nasional. Kita lihat pada malam ini betapa kita dapat berkumpul bersama walaupun kita terdiri daripada parti-parti yang berlainan yang ditubuhkan sendiri dengan matlamat-matlamat tertentu. Memang benar perjuangan tiap parti itu amat penting, tetapi untuk mengalahkan Datuk Seri Najib, kita perlu ketepikan perjuangan parti. Sebaliknya kita utamakan perjuangan untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Untuk ini kita mesti satukan diri kita dalam sebuah gabungan parti, dan kita akan bertindak bersama dengan satu nada, dengan satu manifesto, dan mungkin juga dengan satu simbol untuk pilihan raya. Fikirkanlah
kalau kita masing-masing guna simbol masing-masing, apabila tuan-tuan dan puan-puan nak mengundi, kita lihat macam-macam simbol dan kita tak tahu yang mana yang kita nak bangkah. Bila kita tak tahu yang mana yang kita nak bangkah, kita bangkah yang kita biasa lah. Siapakah yang kita biasa bangkah? Parti BN lah, Daci. Kita perlu ada satu simbol yang boleh bersaing dengan Daci daripada segi suka ramai. Sebab itu kita perlu mengada satu saja simbol, satu saja manifesto dan satu saja tujuan. Yang lain akan kita selesaikan selepas kita menjadi kerajaan. Kita tak mungkin laksanakan segala perjuangan asingan kita sehinggalah kita menjadi kerajaan. Ramai daripada parti-parti lawan telah menjadi parti lawan selama 60 tahun, tetapi tidak dapat menjayakan perjuangan mereka. Tetapi kalau parti-parti lawan ini bergabung menjadi satu parti gabungan, insya-Allah kita akan dapat kalahkan parti BN dan mengambil alih kuasa, mendiri kerajaan di dalam negara kita. Saya yakin kerajaan yang kita diri mampu mengatasi masalah-masalah yang diwujudkan oleh Datuk Seri Najib, termasuk hutang-hutang yang begitu besar yang dibuat olehnya. Ada cara, kerana kita juga mempunyai berbagai pakar dalam bidang finance, bidang keuangan. Kita boleh atasi semua ini dan segala-gala yang buruk yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib dapat kita pulih semua kalau kita menang. Tetapi kalau kita kalah, kita akan tinggal menjerit-jerit saja, dan jeritan kita tak akan didengar pun oleh pihak kerajaan, dan mereka tidak akan akur kepada seruan daripada kita. Sebab itu perjumpaan kita pada malam ini, yang mana dihadiri bukan saja oleh ahli-ahli Parti Pribumi Bersatu, tetapi juga oleh orang ramai dan pengikut-pengikut, bukan saja parti-parti politik, parti lawan politik seperti Amanah, seperti Keadilan, seperti DAP, tetapi juga saya percaya NGO dan juga orang ramai yang tidak pernah berpolitik seumur hidup, tetapi atas kesedaran akan masalah yang dihadapi oleh negara kita, mereka hadir pada malam ini dan tunggu. Bukan saja nak makan, kita selalu boleh makanlah walaupun agak mahal sikit, tetapi kita nak tahu apa dianya penyakit yang dialami oleh negara kita dan apakah yang boleh dilakukan oleh kita semua untuk mengubati penyakit yang dibawa oleh Datuk Seri Najib. Inilah tujuan kita berkumpul pada malam ini. InsyaAllah kita akan ada perkumpulan seperti ini di merata-rata tempat di seluruh negara, dan kita akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya akan masalah yang kita hadapi dan cara-caranya untuk kita menghadapi masalah itu. Dan cara yang utama ialah perpaduan di antara parti-parti lawan dalam satu gabungan
yang menumpu hanya kepada memenangi pilihan raya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap berbanyak terima kasih kerana minat yang ditunjuk oleh begini ramai yang hadir pada malam ini. Saya bersyukur kerana semakin lama semakin banyak yang sedar dengan apa yang dilakukan oleh Najib. Tetapi kalau kita baca surah khabar utusan Malaysia Meloya, utusan Meloya, TV3 Suku dan Straits Times ini, kita akan keliru. Tak baca pun tak apalah, biar dia tutup. Dia pun tahu tak laku dah surat khabar bohong ni. Orang semua putar, tutup TV bila naik TV3. Tetapi Najib masih terhege-hege, senyum dan menari syalala. Itulah Datuk Seri Najib. Saya belum jumpa manusia yang apabila kita kata kepadanya, awak pencuri, inilah, bukan saya seorang yang kata, seluruh dunia kata, awak pencuri. Kita berasa malu, tapi dia malah ni ada orang pemimpin negara lain datang melawan, dia anggap ini menghalalkan perbuatannya lah. Tapi kita tahu sebab-sebabnya yang orang asing ni membuat lawatan ke Malaysia. Saya tak perlu nak sebut di sini, tetapi mereka datang bukan kerana persahabatan, tetapi kerana ada sesuatu yang Datuk Seri Najib boleh bagi kepada mereka. Inilah sebabnya mereka berada di sini. Kita berasa amat malang kerana mereka ini sepatutnya menjelaskan bahawa derma yang kononnya diberi oleh mereka itu tidak benar. Tidak ada dokumen yang menunjuk bahawa wang itu diberi secara percuma. Tetapi demikianlah mereka sanggup membohong sama-sama dengan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya terpulanglah kepada kita, rakyat Malaysia sendiri, untuk mengubati penyakit yang kita alami sekarang ini. Saya yakin dengan kehadiran begini ramai pada malam ini dan di tempat-tempat yang lain di mana saja Parti Bersatu ini pergi, ramai yang hadir kerana mereka dahaga, kelaparan informasi akan apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Parti Bersatu ini bukanlah tua. Kita tidak sama dengan Parti UMNO yang sudah 60 tahun usianya. Kita baru 6 bulan. Tetapi sokongan yang kita dapat sekarang menunjuk akan kebenaran perjuangan kita untuk memperbaiki nasib rakyat dan nasib negara kita. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir dan saya sudahi dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan,